Dimulakan dengan bismillah, Dia buat amalan ni, disudahi dengan dia tak ada masalah. alhamdulillah. Benda baik jangan buat amalan. Begitulah sehari dalam hidup Mesti tak? kita, mudah-mudahan Maksudnya, dirahmati kenapa dia soalankan zaman sekarang? Tak boleh nak buat Dimulakan makan. dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahumullah ta'ala, arti bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada satu perut. Jumpa belum pergi dah bergaduh dah. Orang yang sempurna iman memakan ia orang yang sempurna iman. Baru yang sama lagi tak habis lagi tu, bahas dia tak habis lagi. Jumpa. Kita nak cuba dalamkan sikit lagi. Cuba muslimat marinya bawa beg besar kosong, kita isi biar banyak lagi. Mula-mula 10 minit, lepas 20 minit tu mula tergolek. Bermula orang yang sempurna iman memakan ia orang yang sempurna iman pada satu perut, dan orang yang kafir makan ia orang yang kafir tadi tu pada 7 perut. Jadi kita nak beza orang kafir dengan orang iman. Jadi rupa sempurna orang kafir dia tak sama dengan sempurna orang beriman, dia beza. Jadi cuba kita kembali kepada asal usulnya berkaitan dengan apa dia, iaitu iman dulu. Jadi ingatlah, kena ingat dulu nak begini. Jadi apabila kita kembali kepada masalah asal usul, masalah iman ni, kita gerti sangatlah istilah kepada kita rojokkan kata minggu lepas tu, iaitu berkenaan dengan iman. Kita nak kenal rupa dia, kenal dengan hati, betul tak? Dan juga kenalnya dengan lidah, dan juga kenalnya dengan anggota yang 7, maksudnya anggota zahir. Kemudian pula, jadi iman kita ni tak sempurna dah jika iman kita tu tidak ada pakaian tu. Ini kita terjemah dengan bahasa Melayu. Iman kita tidak sempurna jika iman kita tidak ada pakaian. Maka pakaian iman itu adalah apa? Takwa. Dah, kita nak bahas lagi nanti. Kemudiannya, tidaknya sempurnanya iman dia hiasan dia. Kalaulah kata pakai pakaian tapi tidak hiasan dia, kau muslimat mari pakai saja tak ada tak ada penting ke hias. Hias juga dah. Sebab mata pun nak beli, nak peta pun macam-macam warna, petak bentuk tu. Tu sepek mata ya ada hiasan juga. Betul. Dua. Tu nampak. Tu dia. Apa dia kalau kita tengok pakai spek mata tak lawa, tak percaya mana. Dia mari tak percaya. Betul tak? Kenapa tak percaya? Tak yakin mana. Dia mari rupa macam tu. Boleh. Baik, kemudian yang kedua, iman tu sebenarnya iman dia tidak ada pakaian. Pakaiannya adalah takwa. Betul. Dan hiasan dia adalah malu. Hiasan ni malu. Kemudian buah iman apa dia? Ilmu. Baik. Semua kita nak balik kepada ilmu. Iman pun semua kita nak balik kepada ilmu. Takwa pun semua kita nak balik kepada ilmu. Tetapi berdasar kepada berkaitan dengan iman. Tu baik. Kemudian tanya pula, iman kita tu di mana? Nak pergi. Kita faham bahasanya Arab, iman tu percaya, bahasa Melayunya. Tapi di mana ada iman tu? Orang tanya kita. Di hati nah. Di hati. Ya dah, kau tak ya. Baik. Kalau tanya di hati siapa? Hati diri sendiri. Sendiri tu siapa? Kita tu siapa? Tanya lagi. Manusia hamba Allah tu siapa? Tanya lagi. Allah yang menjadikan hamba itu siapa? Ini biar banyak. Apa dia? Sudah.
Tanya tadi iman di mana? Di hati. Ya dah benda batin lah. Kemudian hati siapa? Hati kita, hati hamba. Betul. Jawab katanya dia hati mukmin. Nak kat situ kita orang Islam yang mukmin ni. Mukminah. Kita pergi cakap katanya semua beriman, tak boleh. Sebab bukan semua. Kita jangan sesemua sebab bukan semua. Jangan campur orang Islam dengan orang kafir, dia tak sama. Sebab tu kita nak beza tadi, orang kafir dia makan 7. Kalau kita pergi makan 7 kok sesemua lah kita tu. Campur aduk. Kalau begitu maknanya kita kena makan 1/3. Beza itu bab makan. Pada zahir tu, dalam pun tak sama juga. Makna katanya kita ni ibarat kata, cuba ingat tak? Zaman-zaman 90-an duk mengaji dulu. Sekarang zaman muzakarah, bukan zaman mengaji dah. Apabila sebut kata iman, maksudnya lebih kepada orang yang percaya dah tak? Apabila iman tu dia lebih kepada orang mukmin. Betul. Jadi iman ni dia ada kepada orang mukmin sahaja. Sebab tu ada mukmin berdosa, ada mukmin yang tidak berdosa. Betul? Baik. Kemudian kita tanya kita lahir mukmin. Hidup mukmin. Kita nak tahu iman kita sempurna tak sempurna. Kalau lahir kita mukmin, hidup kita mukmin, mati mukmin. Tu nak tanya, zahir ke batin tu? Tanya dulu. 24 jam boleh kata mukmin, bermakna iman sentiasa angkat nah. Oh, hebat sungguh muslimat ni. Dia jawab kemas sungguh. Dia jawab tak nak turun iman. Tapi habis kelas turun pula masjid. Tu dia. Kenapa? Kita ambil zahir dulu nah. Ambil zahir dulu. Kemudian tanya lagi. Itu abang perjalanan hidup mukmin. Abang perjalanan hidup iman kita. Sebab iman ni ada pada mukmin, orang kafir tidak ada. Kalau beriman hanya iman bagi mereka, bukan kaedah di segi Islam syarak, bukan. Boleh faham? Jadi apabila jalan hidupan mukmin, hidup kehidupan iman kita ni, orang mukmin ada berapa jalan? Berapa jalanan? Nak pergi kat tu pula. Wallahu alam. Selalu dia jawab soalan, jawab selalu dah. Mana 4 dah? Cuba sebut 4. Syariat. Sudah pergi jauh dah. Jauh dah. Ya kak, kita kena bahas sampai kat situ juga, tapi tak sampai lagi, ambil tangga 1 dulu. Dia pergi bagi dah syariat, tarekat, hakikat, makrifat dah. Allah laju sungguh. Itu tak boleh sebut selalu syariat, tarekat, hakikat, makrifat ni. Dia ulang waktu. Ya dah betul dah. Jadi muslimat tu nampak dah, jiwa muslimat tu, diri muslimat tu, zahir dan batin, nak belajar sampai ke situ. Nampak? Sebab tu boleh sebut kat situ. Betul. Nak sangat sampai situ, nak rasa. Tu baik. Mana lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Satu. Tengok rupa dia nah. Kehidupan iman orang mukmin dia berapa? Satu. Yang kedua, lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Itu kehidupan mukmin. Ya, perjalanan iman dia. 2. Yang ketiga, kalau kafir dah kafir dah. Kalau kafir dah kafir dah. Nak tahu perjalanan. Kalau kita bercakap hidup yang lain, perjalanan dia ada lagi. Mananya? Sudah. Semula tadi lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Tu. Lepas tu lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Ayat tu dah sebut selalu sebelum ni tak? Kemudian yang ketiga, lahir mukmin, hidup kafir, mati kafir. Tu dia. Dia ke mati kafir? Mati mukmin lah. Mati mukmin. Semula. Yang ketiga tadi, lahir mukmin, hidup kafir, mati mukmin.
Ya ke? Sudahlah dah muslimat ni bergaduh tahu ke mana dah. Saya pun tak ingat kok. Tu dia. Baik. Berapa tadi? 3. Sekali lagi sebut. Lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Betul. Yang kedua? Lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. 2. Yang ketiga? Lahir mukmin, hidup kafir, mati mukmin. 3. Kemudian letak pula orang kafir pula. Jadi ayat tu lebih kurang tu. Tukar je di mukmin jadi kafir. Hidup kafir. Makna lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Ayat tukar macam tu je. Yang penting yang atas tadi tu kita boleh susun dah. Kemudian di kalimah mukmin tukar jadi kafir. Sekali lagi yang pertama, lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Kemudian lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Tu, kemudian lahir mukmin, hidup kafir, mati mukmin. Kemudian pula boleh satu lagi, lahir mukmin, hidup kafir, mati kafir. Yang empat. Tulis dulu. Jangan marah. Semula. Ambil 4 dulu. Lepas tu baru kita tukar yang kafir. Jelas Baik. Yang pertama, lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Tu. Yang kedua, lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Jelas. 2 dah. Yang ketiga, lahir mukmin, hidup kafir, mati mukmin. Yang keempat, lahir mukmin, hidup kafir. Ya dah. Kemudian ayat yang kafir itu, ayat yang mukmin tadi itu dengan yang kafir buat pula 4 sekali lagi, ubah keadaan macam tu. Jadi 8. Kalau perjalanan, kalau asal dulunya 4 je. Tapi ni berkenaan dengan perjalanan hidup mukmin dengan perjalanan hidup kafir. Dia tak sama. Sebab orang kafir dia akan berlaku 4 jenis tu. Lahir kafir, takut belik lah. Lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Betul. Saya tulis yang tak sekali lagi. Tengah sebut nah hak kafir tengah sebut. Takut tukar nah. Kalau dah boleh dah tengokkan. Takut salah lah. Hidup kafir, lahir kafir, lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Tu. Yang kedua, lahir kafir, hidup kafir, mati mukmin. Ayat terbalik. Boleh. Kemudian yang ketiga, hidup lahir. Yang kedua dulu. Lahir kafir, hidup kafir, mati mukmin. Boleh. Tu yang berapa tu? Yang kedua nah. Sempat. Yang ketiga sempat. Tengah tulis Arab nak turun. Sempat. Yang ketiga, lahir kafir, hidup mukmin, mati kafir. Lahir mukmin, lahir kafir. Memang kau muslimat. Lahir kafir, hidup mukmin, mati kafir. Tu. Kemudian pula yang keempat, lahir kafir, hidup mukmin, mati mukmin. Kemah tu hemat. Sekali lagi yang keempat nah. Yang keempat, lahir kafir, hidup mukmin, mati mukmin. Itu perjalanan hidup orang kafir dengan orang mukmin. Tu saya duduk kat sini lepas subuh tadi tak pergi mana duduk karang ni. Tiba-tiba pukul 8.30 bunyi kiap. Tu dia. Ni pokok apa ni? Ni pokok ni. Nak tanya pokok pula dah. Muslimat tu seronok. Siapa ke tengah duk ingat duk karang kita tu lupa. Ingat pokok ni. Boleh sempat? Ni tajuk dia tulis dalam hidup kita bagaimana
mukmin. Boleh. Hak empat yang pertama tadi, dalam empat yang pertama, dalam hidup kita bagaimana mukmin kita? Tu tulis macam tu. Tu tajuk yang empat atas ni. Di dalam yang hak mukmin dulu nak atas, di dalam tajuk dia. Di dalam hidup kita bagaimana mukmin kita? Nak macam tu. Bagaimana mukmin kita? Kita kena tanya tu, kita kena tanya, betul tak? Sekali-kali. Di dalam ada tajuk-tajuk dia. Kepala tajuk empat yang mukmin tu. Ya ada kepala tajuk empat hak mukmin, kepala tajuk empat hak kafir. Hak mukmin dulu. Dalam hidup kita bagaimana mukmin kita? Sempat tu tajuk dia. Boleh? Dia akan berkait ni dengan yang pertama tadi. Ingat tak saya kata tanya, iman duduk di mana? Musliman jawab di hati lah, di kita lah, di dia orang lah. Macam ada. Tapi dia orang mana? Dia orang mukmin. Tapi tanya, kekal sampai ke mati ke separuh ke sebelum ke awal ke kemudian? Tengok situ. Itu kita nak bahas, nak cek diri masing-masing. Boleh? Sampai mana tadi? Tajuk kafir pula. Kafir pun sama, tukar kalimah mukmin jadi kafir je. Maknanya tajuk dia mana? Dalam hidup kita bagaimana? Kalau orang kafir, ibarat kalau kita kafir, ibaratnya dalam hidup kita, maksudnya kita tu orang kafir lah. Betul? Bagaimana kafir kita? Macam tu. Kenapa kita kembali kepada empat tadi 8? Nak tulis pun tak apa, atas kita faham lah. Kita nak tulis tak apa. Jadi saya nak ulasan balik. Jadi kita sebut tadi 4 bahagian mukmin, 4 bahagian kafir. Itu perjalanan hidup mukmin. Maksudnya iman seorang mukmin tadi. Baik, kemudian dalam 4 tadi, dia asal kenapa jadi macam tu? Sebab daripada syahadah. Dalam hidup kita ada perjalanan syahadah. Cuba tanya kita, dalam hidup kita perjalanan syahadah, dia baru keluar perjalanan iman tadi, mukmin. Kemudian nak tanya kita diri sendiri, cuba tanya masing-masing, kata perjalanan syahadah kita tu syahadah ataupun tidak? Tu. Baik. Tanya kita pula, syahadah zahir ke batin? Kedua-dua. Katanya dua-dua tak? Kalau dua-dua panggil syahadah apa? Maksudnya? Ya betul dah. Syahadah siapa? Macam tu soalan. Orang Islam yang mukmin. Mukmin senang kita dia. Faham tak? Tu. Atau syahadah dia. Kalau nak buat syahadah kena tulis ikut karang. Kena buat cara mudah faham. Nak tulis. Nak tulis. Tadi saya ingat kata nak ulah tu ambil faham dia, tapi musliman nak tulis tapi tak panjang, buat ringkas-ringkas. Baik, tulis macam ni. Perjalanan kehidupan syahadah ada 4. Tulis selalu ada 4. Ataupun nak tajuk awas sikit Hak tu ambil dia buat 2 baris, tapi makna yang sebut tadi tu dia tafsir yang atas. Tak ada masalah, sama ya. Contoh ambil awal-awal. Kalau tulis Rumi ya panjang sikit lah. Baik. Perjalanan syahadah atau tidak perjalanan syahadah. Tu saya tulis bagi nampak rupa mudah faham. Kalau tulis atau sebenarnya tak payah tulis dah perjalanan syahadah tu. Perjalanan syahadah atau tidak perjalanan syahadah, nak bagi muslimat mudah faham. Ingat tak? Perjalanan syahadah atau tidak perjalanan syahadah. Faham tak? Jadi cuba tanya kita, syahadah kita tu jalan ke berhenti? Jalan. Tengok. Jalan ke depan ke belakang? Tengok tu, sebab ia akan kait masalah iman tu. Sebab tu iman yang ada naik tu jaga baik-baik. Lepas tu nak tanya kita, iman duduk di mana, syahadah di mana? Kita cek habis 8 nanti. Tu kalau kita mengaji biar makin dalam, dia akan jumpa situ. Sebab muslimat nak mana? Tak jumpa dah padam dah hakikat. Dah padam tak apa, yang penting dah tulis dah. Boleh? Syarak, tarekat, hakikat, makrif. Sehingga pergi kepada hakikat Allah. Hakikatullah. Nampak ubah dia?
Sekarang ni kita rasa-rasa kita duduknya syarak ya. Zikir kita la ilaha illallah duduk situ. Sekarang kita cuba duduk nafi lah. Faham tak? Duduk nafi yang bukan supaya kita ambil Allah hakikat. Tu kaedah dia. Berapa kali minggu sekali duduk nafi? 2 3 kali. Tu. Minggu 2 malam 5. Hak mari malam tu. Tu dia. Hak tak mari malam tu 3. Tapi nafi juga. Nak mari ngaji tu nak ambil pandai, nak tolak tak pandai. Tapi hakikat pandai kita tu tak pandai. Pandai itu adalah Allah. Sama ya. Baik. Jangan cakap banyak nak begini. Sampai-sampai nah. Baik. Perjalanan syahadah atau tidak perjalanan syahadah? Yakni, buat satu baris tak apa dah. Tak perlu 2 baris. Boleh. Yakni perjalanan kehidupan. Itu dia. Yakni perjalanan kehidupan syahadah ada 4-nya. Yang ada tupak tu 4-nya. Perjalanan kehidupan syahadah. Sebab tu sebut kehidupan, sebab syahadah ni bergerak kan, pergi depan pergi belakang tu. Kalau saya tak karang ibarat macam tu, kalau saya sebut kata syahadah ada berapa, jadi 4 saja. Jadi apabila syahadah ada berapa, kita tak cek syahadah kita dahulu, kita tak cek syahadah kita akan datang, dan kita tak cek syahadah kita sekarang. Kalau sebut syahadah saja. Kalau perjalanan kehidupan syahadah, kita tahu dulu syahadah kita macam mana. Itu nak bagi faham tu. Sekarang syahadah kita macam mana, dan kita duk belajar sekarang supaya syahadah kita akan datang tu bagaimana, anak buah tu. Itu kehidupan jalanan syahadah. Boleh? Kita rasa-rasa beza tak syahadah dulu dengan kita sekarang? Rasa beza tak? Rasa dulu lebih baik tu. Sebab dulu mengaji ingat, sekarang ngaji lupa. Tapi lupa tak ada masalah, yang penting faham tu. Ada rasa manis, lazat. Dulu tak lupa tapi tak ada rasa nikmat. Itu tak nak. Tu sebenarnya tu. Tu nak buah tu. Kalau hangguk-hangguk ya dah. Ya dah. Baik. Mana satu tulis perjalanan dia dulu. Kita ambil rupa ringkas dulu. Rupa ringkas dulu nah. Buat, ingat tak dulu tulis perjalanan syahadah. Tulis yang tadi tajuk mula-mula tu. Perjalanan syahadah ada tadi? Ada. Batu atau tidak perjalanan syahadah? Baik. Di perjalanan syahadah tu buat 2. 1 2. Lepas tu dah sebut. Bagi muslimat mudah faham. Ada 2. Ya ada 2. Saya ingat masa dok mengajar tadika dulu. Apa dia? Terangkan 1 2 dulu. Ingat masa dok mengajar tadika, bukan mengaji tadika, mengajar tadika. Bertuah lah muslimat tu muda daripada saya. Muslimat muda daripada saya lah. Sebab saya ingat zaman saya dok mengajar tadika. Bila tadika ni ibarat muda, apa dia tak mumayyiz lagi, tak kibali lagi. Itu muslimat sekarang ibarat seorang mana dalam bersih. Faham tak dalam bersih? Tu maksud saya. Nak cerita mana mulianya orang mengaji dalam bersih, bukan nak hina dah. Faham bahasa saya tu, balaghah tu. Tu dia. Kalau ibarat sekolah menengah kebangsaan dah akhir balik dah dosa banyak dah. Tu tu. Sengih muslimat dosa tak ada. Jadi saya ada dosa banyak tadi noh. Kok tu pula dah. Begitu. Baik, ada 2. 1 zahir, batin. Ya Allah, kan sebut sikit dia sikit lah, kebun banyak sangat. 2 zahir dengan batin. Boleh rapat, tulis rapat 2 tu. Zahir dan batin. Jumpa. Lepas tu buat macam ni. Dah buat dah zahir dengan batin tadi. Buat macam ni. Apa panggil apa dia tu? Baca. Jadi 2 tadi pergi 1. Boleh ni kita tulis 1 2. Lepas tu mari belakangnya tu. Kita nak tulis di belakang ni pula. Boleh. Tulis apa dia? Mukmin. Tu dia. Faham tak? Allah mudahnya. Mudah faham tak? Mudah. Tapi yang saya lupa tadi tu punca pokok apa tadi pagi tadi. Lupa tulis kalimah mukmin, berlupa. Ingat pokok saya baik tak tulis pokok. 8.5 mari nak tanya pokok apa ni.
letih sungguh muslimat ni. Baik, Abi. Kemudian pula tulis yang mana tu? Atau tidak perjalanan syahadah. Hak tadi ya, tulis dua juga, satu dengan dua, nombor satu dengan nombor dua. Makna hak kata tadi tu atau tidak perjalanan syahadah tu. Faham? Tulis satu dengan dua juga. Lepas tu tulis pula zahir dan batin juga. Lepas tu di belakang tu buat macam tu juga tadi. Ya, lepas tu makna kafir. Atau tadi maksudnya atau tidak perjalanan syahadah. Atau tidak perjalanan syahadah. Boleh? Atau tidak perjalanan syahadah. Nampak rupa dia? Lepas tu buat nombor satu dengan nombor dua zahir batin. Lepas tu buat macam mana tadi? Di belakang tu kafir. Bermaknanya orang kafir syahadah pun tak zahir, batin pun tak syahadah juga. Dua-dua. Syahadah dia tak zahir, batin pun dia tak syahadah. Tak syahadah zahir dan batin kafir. Syahadah zahir dan batin mukmin. Boleh? Kalau sebut kata mukmin tu banyak pangkat, nak bahas panjang, biar dulu ambil satu-satu. Dia punca kita pecah daripada hadis tadi yang kata iman ada di mana? Muslimat jawab kata hati. Hati siapa? Mukmin. Nak situ. Kita dah bahas buah tu lagi tu. Nak buat kita tak nak panjang, bagi muslimat mudah tulis dan cepat tulis. Supaya saya tu mari tu tak cakap banyak. Tulis, sebut saja muslimat tulis pula. Habis. Yakni boleh nak pecah daripada tu. Tu je. Yakni ni bukan menyanyi tu. Baik. Yakni perjalanan kehidupan syahadah ada 4. Berapa pergi 4? Tulis gitu. Tulis gitu. Perjalanan. Jadi kita nak tafsir atah daripada hadapan tadi tu. Yakni perjalanan kehidupan syahadah ada 4. Sunok muslimat tulis lah. Saya duduk mengaji tak suka tulis. Baik. Satu. Tulis satu. Jangan tulis 1 sampai 4 terus. Satu dulu. Jalan syahadah. Jalan syahadah. Buat macam tadi. Zahir batin. Jalan syahadah zahir batin. Namanya mukmin. Jalan syahadah zahir batin. Maksud zahir dan batin lah. Kalau nak buat direct terus zahir dan batin namanya mukmin. Boleh? Saya ni saya tak ada tulis nama, saya buat macam tu terus. Jadi cepat faham. Terpulang muslimat lah. Namanya ke, ialahnya, maka ke, adalah ke, terpulang lah tu. Baik. Yang kedua, jalan tidak syahadah. Jalan tidak syahadah. Zahir dan batin. Kafir namanya. Ni lafaz, lafaz. Ni masalah lafaz syahadah. Lafaznya. Sebab mukmin dia syahadah, lafaz dan batin hati tak. Hati pun dia niat. Sifat tak? Jalan tidak syahadah zahir dan batin kafir namanya. Ni masalah lafaz lafaz. Lafaz ni lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi orang kafir dia tak berlafaz asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak mengaku syahadah zahir dan batin. Orang mukmin berlaku zahir dan batin. Dua dah. Kemudian pula jalan syahadah. Tulis macam tu. Yang ketiga, jalan syahadah. Dia panggil jalan syahadah subhat, dia panggil dia. Jalan syahadah subhat. Subhat. Apa dia? Zahir syahadah. Zahir syahadah. Sama tadi. Jalan syahadah subhat ni. Zahir syahadah. Batin tidak syahadah. Zahir syahadah, batin tidak syahadah. Ni dia buat tanya kita ada tak buah ni.
Tanya kita lah. Paling takut ni. Baik, lagi pula namanya apa dia? Buat di belakang. Namanya munafik. Apa dia yang keempat? Jalan syahadah istidraj. Tu dia hak dia takut ni. Yang ni orang tak perasan banyak. Istidraj. Mana kata dia tak sedar dalam keadaan tidak syahadah lah. Buat macam tu dulu. Syahadah istidraj. Istidraj. Makna katanya dia tu dah batal dah syahadah tapi dia tak sedar. Faham tak? Syahadah istidraj ni dia dah tak ada dah hakikatnya syahadah dalam tu tapi dia tak sedar. Dia takut. Ni di akhir zaman ramai orang. Sekalipun orang alim, sekalipun orang mengajar, sekalipun siapa-siapa, tetapi tak sedar. Kata syahadah sudah batal. Hak ni paling takut. Istidraj. Syahadah istidraj. Belum hurai lagi. Tu dia. Jalan syahadah ada 4 tadi tu. Jalan syahadah, jalan tidak syahadah, jalan syahadah subhat. Tu, jalan istidraj syahadah tadi. Jalan syahadah istidraj. Baik, yang keempat ni apa dia? Buah ni perhati tengok. Diri kita dulu, kemudian suami kita, kemudian keluarga anak pinak kita, kemudian jiran kita, kemudian kampung ataupun taman, wilayah, daerah, wilayah, negeri, negara dan jiran negara. Seluruh tengok. Boleh faham? Berhati. Kita jangan hukum orang. Kita dulu hukum orang, atau kita dulu hukum kita, kemudian baru kita nampak orang lain. Kalau kita hukum orang, kita tak nampak kita, nampak orang saja. Hukum kita, nampak kita, nampak orang lain. Boleh? Zahir Islam. Zahir Islam. Mana kata dia syahadah? Ibarat katanya zahir dia Islam. Maksudnya buat macam ni. Zahir Islam maksudnya lahir Islam. Zahir Islam, dia lahir Islam. Senang kita macam tu. Cuba tengok adik-beradik kita berapa ramai lahir Islam. Tapi fardu duduk di mana? Fardu solat, fardu puasa, fardu ain atas diri yang wajib belajar pun. Cuba tanya situ duduk di mana? Letak kat mana? Rasa-rasa boleh letak tak di diri? Orang tu paling takut. Siapa sedar sekarang? Tak tahu. Itu kata kalau kita sedar, comel sangat. Sebab tu orang kembali kepada taat zahir batin. Ingat tak? Tangisan penyesalan dua, zahir dan batin, melalui hak dengan batin. Hak ada berapa? Dua. Batil ada berapa? Dua. Allah. Wah tu kita nak mengaji sampai situ tu, walaupun iman sekalipun. Siapa ada tulis dah dulu tu? Ada tulis dah dulu. Tu, hak ada dua, batil ada dua. Melalui daripada satu tangisan ataupun penyesalan. Hak tu bagi dua, zahir dengan batin. Tu, palsu bagi dua, zahir dengan batin. Mana kalau kita nak buat bandingan? Hak benar. Mukmin yang syahadah dengan lidah dan syahadah dengan hati. Itu hak apa ni? Mukmin dia lidah pun dia syahadah, hati pun dia syahadah. Boleh faham? Hak batil, hak palsu zahir luar mana? Kafir. Syahadah lidah pun tak kata, syahadah hati pun dia tak kata. Lepas tu kemudian kita pecahlah ikut yang dobitan tadi tu. Boleh? Tu dia. Kemudian pula cuba suluhlah kita diri sendiri ni. Jangan suluh orang lain. Kalau suluh orang lain untuk jadi cermin bagi kita, tak apa. Jangan salahkan orang, tak payah. Sebab kau orang lain tu cermin bagi kita. Suluh. Baik. Yang kedua, ada dua orang di sini lah. Dua juga. Mana? Batin, apa dianya? Kafir. Tu dia. Zahir Islam, dalam kafir. Ni panggil ni. Betul? Hak syahadah istidrak tadi, zahirnya nampak Islam tapi dalam sudah kafir. Mana? Mengaku keturunan Islam tapi perbuatan kafir. Tak ikut jarak Islam tu, hak halal kata haram kata halal.
belik pula dah. Berapa ramai? Itu kata. Kalau lidah niat dia, ni lidah kalau hati sama juga. Kalau tak benar dia niat benar, sama. Allah satu, jadi niat Allah dua, etika, sama. Perbuatan, maknanya campur Al-Quran, pijak Al-Quran, kafir. Sekalipun dia tu tudung pakai, sekalipun dia kopiah pakai. Syirik khafi tu makna hak ringan tu, makna kata riak. Tidak, tak pakai. Nampak? Hak jali tu, hak besar semua bala patung tu. Syirik jali tu mana hak semua bala patung pokok matahari, tu kafir terus lah. Tapi hak syirik khafi ni hak ringan, mana takabur, riak, dengki sebagainya. Dia boleh pergi kepada istidraj. Dia boleh kepada istidraj. Tapi tengok akidah dia, tengok akidah. Dia boleh pergi kepadanya niat dia tu, tapi akidah dia. Dia tak perasan. Sebab tu saya karang pagi tadi lepas subuh ni kita ni nak mana ke? Kita cek mukmin kita hak 4 tadi. Mana 4 tadi? Lahir. Betul. Hidup mukmin, mati kafir. Cuba suluh kita jangan suluh banyak. Hari ni saja, start daripada subuh tadi. Mula daripada subuh tadi mukmin tak? Ada kata riak, ada kata dengki, ada tak puas hati, ada kata ujub. Suluh tadi sebelum sampai. Tak ada. Mana kata lahir mukmin pagi tadi subuh. Bangun ibarat bangunlah. Subuh berapa? 9. Yolah. Kalau nak kena bersyukur subuh pukul 9. Kalau subuh pukul 6 katanya nak sampai pukul 9 tu mungkin masih ada dah. Mana tahu. Husnuzan. Sebab tu kalau siapa tidurnya tak sedar bangun pukul 9 tak ada masalah, Allah bagi nikmat tidur. Bukan kita sengaja, tidak sengaja tu lain. Tu dia, nampak? Kemudian sampai sekarang ada kata, maksudnya iman kita ada, betul tak? Kalau ada iman juga tetapi adanya apa dia, ujub ke riak ke sebagainya, tak ada. Makna kata dah kekal lagi, kekal lah. Sebab tu ingat tak, syarat ijtihad ada berapa? Ingat tak dulu? 4. Semak yang ngaji kelas minggu yang ingat. Salah sebut pula dah. Cemburu juga tanya boleh jawab ni. 4. Satunya syarat ijtihad. Satu kena ada halal. Benda tu kena halal ataupun benda tu kena suci. Lebih kepada makna sungguh. Sungguh-sungguhnya kena pergi sungguh yang benar, ada 4. Senang cerita, ijtihad ada 4. Satu syarat dia halal ataupun suci. Nak tanya, mengaji ni bersungguh tak kita ni? Ijtihad tak? Ijtihad bersungguh-sungguh tak? Sungguh. Nak tanya, benda ni halal ke haram? Sah ijtihad. Tidak? Boleh kata ijtihad. Kalau kita benda haram kita ijtihad, tak sah ijtihad di segi fiqh, tak pakai. Satu, ijtihad ni mana sungguh. Kita sungguh. Kenapa kita nak main mengaji dengan bersungguh-sungguh? Sebab kita tahu kata kelas ni suci. Kita tahu kata kelas ni bersih, membawa kepada kita tu yakin dan iman sebagainya, lebih-lebih kepada belajar pandai lah istilahnya itu. Baik. Yang kedua, kekal. Pantut saya tanya tadi, kekal ke tak daripada baru lahir tadi subuh. Baru lahir tadi sampai ke nak masuk ke 10 sekarang ni, ada seminit dah masuk. Ya Allah. Kekal ke tak iman kita? Sebab saya tanya tadi, iman duk kat mana? Hati mukmin. Duk di mukmin. Lepas tu tanya, kita mukmin berapa lama dah? Daripada lahir. Daripada lahir, lepas tu sekarang hidup. Mukmin tak? Mati? Belum tentu. Buah tu kena jaga. Insya-Allah tu. Insya-Allah kena ijtihad, jangan insya-Allah tak ijtihad. Kalau kita insya-Allah, kita ijtihad, makna kata kita benda haram, tak suci, tak sah ijtihad. Itu masalah. Mana Allah bersungguh-sungguh jaga iman tapi mengejar maksiat. Mana ijtihad? Sebab maksiat tu benda haram, tak sah ijtihad. Sama mana benda subahat ke haram ke makruh membawa kepada haram ke, sama. Sebab itu kita kena mengekal halal ataupun mengekal harus ataupun mengekal makruh yang tidak membawa kepada haram ataupun mengekalkan sunat. Jangan mengekalkan haram.
Itu dia tu. Sebab takut-takut jadi yang mana tu? Lahirnya mukmin, hidup mukmin. Hak ni ramai. Ni akhir zaman, hak ni jadi terbalik. Maknanya lahir kafir, hidup kafir, mati mukmin. Terbalik dua tu. Lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Lahir kafir, hidup kafir, mati mukmin. Hak ni bertuah. Syurga dunia dia pun dapat, syurga akhirat dia dapat. Ni orang kafir ni. Siapa bertuah? Kita lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir, murtad. Nauzubillah. Hak ni. Sebab tu kita tak boleh kata orang siapa-siapa pun tak boleh kata orang. Allah lupa ingat tajuk tu nak kena nak masuk kitab tu kan. Nak tahap hari tu noh. Allah lupa. Bila sebut itu ingat sebab dalam cerita tu ada ayat tu tadi. Tak apa, last tadi sampai ke mana tadi? Mana batin kafir, mana? Maksudnya hidup kafir tadi buat di belakang dia, makna dia hidup sudah kafir. Buat ayat macam tu, hidup sudah kafir, tapi dia tak sedar lah sebab istidraj. Tu dia, hidup sudah kafir tapi dia tak sedar sebab istidraj. Faham tak? Tapi dia dah sedar zahir Islam tapi dalam sudah kafir. Nauzubillah. Allah takutnya buat. Apabila jadi macam ni, macam mana kita nak buat? Nak tanya, kita sedar tak? Tanya situ dulu. Kalau tak sedar tak boleh nak buat apa. Sekali pun kita ajak buat baik, dia tak sedar, tak jadi juga. Makna kata kena kepada sedar. Kalau dia tak sedar tapi orang dekat dengan dia tu sedar, kita perlu tak tegur dia. Perlu tegur. Zahir, cara halus, maksudnya cara kasar, cara lidah, cara hati. Perlu tegur. Dia tak nak terima tu atas dia. Tapi kita wajib tegur. Tegur tu ikut iman kita. Bila tegur dengan hati, lemah iman kita. Tapi sah dah tegur, tak rasa dah kita. Tegur cara kasar, cara dengan lidah, tahap yang dua. Tahap yang pertama dengan kata ibarat kalau undang dia syarak, makna katanya tegur cara kasar. Budak umur 7 tahun suruh belajar agama, itu cara kasar. Faham? Masuk 10 tahun syarak kata rotan ala qadar, ikutnya dia tak ubah, itu dia. Faham? So umpama itu syarak, diajarkan macam tu. Masuk akhir balik baru ambil tindakan sisi Allah Ta'ala, maksudnya macam tu. Itu cara keras, keras macam tu. Atas kita nampak? Boleh faham? Tengok Palestin ambil tindakan Israel macam mana? Palestin mula-mula macam mana dia balas orang yang buat kepadanya? Cakap jangan, betul tak? Tegur dengan hati, jangan. Buat juga. Last sekali kasar. Nampak umur dia tu? Tu tanda dia. Adakah salih? Tidak. Tu Islam aja. Tu. Nak kata lebih kepada tengok keadaan orang tu, patut cara kasar, cara sederhana ataupun cara lembut. Itu je. Lembut dengan lidah satu, lembut dengan hati, lemah iman. Cara kasar. Boleh faham? Itu istilah, itu syarak aja dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah bersebar masalah undang-undang dengan budak-budak, istilah dia. Boleh faham? Itu atas kita lah, atas kita. Itu dia. Dunia salah, akhirat tak salah. Yang kita tak nak, akhirat salah, dunia tak salah. Na'udzubillah, itu hidup Islam zahir sudah kafir. Kalau kita tahu, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Kemudiannya taubat dulu. Tengok dosa apa. Kalau dosa kecil tak perlu taubat. Kalau dosa besar perlu taubat. Kalau dosa kecil nak taubat tidak ada masalah. Kemudian kita syahadah. Tu. Tapi tanya, yang kita syahadah tadi, kenapa kita kena syahadah? Masalahnya dosa besar tu sebab kita murtad.
Bermakna syahadah tadi kita sudah murtad. Kalau benda yang halu tak membawa kepada batal syahadah, tak wajib syahadah. Hanya wajib syahadah dalam solat, iaitu pada at-tahiyyah. Itu masalah nak tahu kan tadi dosa apa, besar ke kecil. Nampak ubah dia? Boleh kita setiap kali selepas solat dalam kita berzikir kita bersyahadah. Kalau ada ya, boleh. Makna kata macam ni lah. Tengah-tengah zikir syahadah. Ke Kita berzikir macam alhamdulillah 100 kali. ya. Kemudian kita syahadah 3 kali. Kemudian kita berzikir. Boleh, tak ada masalah. Itu benda baik, tak ada masalah. Panggil apa dia? Sebenarnya macam ni lah. Nak tengok makna syahadah lah. Bagus. Dia buat amalan ni, dia tak ada masalah. Benda baik dalam buatan amalan. Betul. Istilah. Maksudnya, kenapa disoalankan zaman sekarang tak boleh nak buat, hak Nabi tak buat? Betul tak? Hadis tak ada, tak boleh buat. Betul? Quran tak ada, tak boleh buat. Betul? Betul tak? Nampak? Adakah dalam Al-Quran sebut kereta warna apa? Ada. Betul tak? Buka kunci? Tak ada. Hal tu lebih kepadanya apa dia? Usaha dan pilih jalan mana tak lari daripada syarak, kiasan. Betul. Jadi soalan tadi, apabila kita zikir, dalam hadis dia sebut Allah Akbar 33 kali. Subhanallah, Allah Akbar, la ilaha, ibarat kata, betul tak? 33. Lepas tu kita nak selit celah di antara zikir tadi tu. Kelima apa dia? Subhanallah. Kita masuk apa dia? Syahadah. Makna kata syahadah tadi tu sebenarnya lafaz 33 kali tadi tu dah dikatakan syahadah dah. Faham tak? Sebab makna syahadah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang kita dok sembah. Maksudnya kita dok kata tadi Allahu Akbar, kita ibarat seumpamanya Allah yang Maha Besar, tak ada siapa yang besar. Syahadah tu. Tetapi lafaz dikatakan zikir. Dia panggil apa dia? Allahu Akbar tahmid. La ilaha illallah tahlil. Walhanya semua tu zikir, walhanya semua tu zikir meliputi dalam makna la ilaha illallah. Sebab kita dah kata subhanallah, kita dah menafi dah, bukan yang lain malaikat, Allah yang maha suci. Nampak tak ubah dia? Sebab tu itu maksudnya tadi, tak ada masalah. Contoh kita kata subhanallah, selepas subhanallah kita tak nak cakap apa dah. Allah Akbar kita nak sebut, la ilaha illallah kita tak nak sebut, last 33 tu pun sah, tak sebut pun sah. Yang pentingnya lafaznya biar ada nama Allah, dikatakan zikir. Nak sebut penuh, tak nak sebut penuh, atasnya orang. Betul? Macam ni lah. Nak buat nampak sikit, no? Kita jangan buat banding dengan orang lain. Kita buat tu, kita mengaji, kita belajar, kita ambil tahu. Kita jangan ambil tahu orang. Masalah mananya? Nak tanya, kita zaman kecil-kecil makan nasi banyak mana? Tak. Budak-budak, zaman budak-budak. Jangan kira zaman mak suat tu, mak malas. Anak pula dah, anak masuk malas. Kalau kira kita nak makan, ya Allah, tengok tak percaya, pintu masjid tak muat, tengok tak percaya. Dia tak, ibarat mana? Zaman budak-budak nak tanya, budak dengan orang umur nak pencing ni, nak pancik ni, siapa makan banyak? Budak. Nampak tak? Buat kiasan ni, kias mudah je. Jangan buat payah. Kenapa kita tak makan banyak? Kita umur dah banyak ni. Kenapa tak makan banyak? Kenapa masa budak makan banyak? Tak ada banyak tak ada benda. Nampak? Baik, tanya kita pula, seumpamanya, sebab tu orang-orang yang dah ketahui, dah kenal, apabila dia zikir tak panjang. Nak buat contoh kelima zikir tadi, budak-budak tak boleh mengajar zikir Allah, hu tak boleh, tak boleh. Dia tak biasa makan lagi, yang tak biasa makan banyak, yang bagi dia makan banyak. La ilaha illallah, penuh zikir dia. Dia bukan budak tahap tu dah. Pas kita Allahu Akbar tu, Allahu Akbar tu tak
tak makan dah la ilaha illallah, kita dah makan dah, ada dah dalam kita ni. Itu dia maksud dia. Nampak umur dia? Itu maksud dia. Bukan kita kata Allah, kita tak makan la ilaha illallah, kita dah makan, ada dalam hati. Sebab zikir ni dua. Tu nak buat kiasan, nampak tak? Tu dia. Jangan kita duk bergaduh dengan budak, makan banyak dak budak biaya. Kita 3 berjemput macam tu jemputnya. Boleh faham cerita dia perjalanan? Mana kata budak, itu budak. Kita jangan kata budak salah, kita. Kalau kita menyalahkan dia, kita yang salah. Cari hikmah dia jumpa di budak tu. Betul? Kenapa budak tu makan banyak? Mak ayah ajar makan banyak. Di situ dia tak salah dia. Betul? Kalau kita ajar dia daripada kecil makan sikit, dia sikit, dia tak akan jadi perut stoking. Perut kembang. Stoking dia kembang. Gelap. Perut boleh beri. Cuma daripada kecil kita ajar dia makan ala qadarnya, selepas makan bagi dia berjalan, perut botak beri. Tak beri. Bila dia besar dia nak makan banyak dah. Tak boleh makan banyak dia apa dia? So'ah. Ni perut tiup. Boleh kembang macam mana? Tu dia rupa dia tu. Cukup dulu dah. Tak masuk juga kita habis masa dah ngam bertepat. Sambung dah sikit lah, sambung sikit. Biar tulis sikit. Sikit. Saya ambil 10 minit je. 10 minit. Hari tu sampai kat mana? Muslimat semua macam-macam soalannya. Itulah dikatakan darah daging. Baik, sambung. Begitu juga separak. Begitu juga kita kena berhenti awal. Tak begitu juga ada betul, tapi berhenti awal tu tak ada. Tahu tak apa. Dia pandai muslimat bunyi je tahu kelima benar tak benar ni. Hebat muslimat. Begitu juga dengan perkara-perkara, ada dia. Perkara-perkara mungkar. Mungkar apa dia? Kebohongan. Itu dia. Begitu juga dengan perkara-perkara mungkar kebohongan. Tu mungkar kebohongan. Kebohongan ni kita tafsir sikit, buat alasan hitam. Alasan hitam bohong. Tu, kenapa tak mai mengaji? So umpama. Kenapa tak solat tu? Kenapa tak puasa bulan Ramadan? Jawapan apa dia? Kenapa tak puasa? Gastrik. Betul tak? Padahal sebelumnya belum terik. Perut ni kosong. Bukan gastrik. Tu kita tak nak dah. Tu ibaratnya. Sebab asal dia ni kita berkaitan dengan maksudnya makin sedar tak? Ingat tak? Tajuk atas tu makin sedar yang benar, makin sedar yang tak benar. Kita menangis dua-dua tu masalah. Zahir dengan apa? Benar dengan tak kita nangis semua dua tu. Kita boleh buat baik, kita pun nangis. Kita tak boleh buat baik pun kita nangis, tapi kita nak buat baik. Baik. Sebagainya, tulis sebagainya. Sebagai mana banyak contoh lagi lah atas kita lah. Kenapa tak puasa Ramadan tu, tapi puasa sunat boleh. Kata pelik juga no. Kenapa tak buat solat fardu tapi solat sunat rawatib boleh, fardu tak boleh? Pelik juga. Tahulah, saya tak tahu juga lah. Ada. Kenapa tahajud boleh, fardu tak boleh? Ada. Betul tak? Kenapa witir boleh, fardu tak cukup? Semayang raya boleh, fardu tak buat. Hak tu pelik tu. Tu. Nampak? Ada yang betul dah. Tu dia. Yang tidak elok. Sebagainya yang tidak elok, yang engkau mahu buang. Engkau ni kita ibarat Allah tu cakap dengan kita. Kita kena bahasa kita tu engkau, Allah tu aku. Tu. Yang tidak elok yang engkau mahu buang. Apa yang tidak elok kita mahu buang? Malas. Tu dia tu. Tak rajin, lemah semangat, tak reti, tak faham. Tu itu kebodohan kita. Faham tak tu?
Bukan saya nak kata muslimat tu bodoh, bukan. Ibarat kata kita kena faham Allah tu cakap dengan kita, balik menungkan ayat macam ni. Sekali lagi nah. Begitu juga dengan perkara-perkara mungkar, kebohongan, mungkar tadilah, alasan hitam lah, sebagainya. Banyaklah benda tu yang tidak elok, yang tak baik, yang engkau mahu buang. Kita nak buang tak benda tak elok? No, bukan tak nak betul. Baik. Jahil nak buang tak? Tapi tak ngaji. Boleh? Nak faham tak? Nak, tapi tak buang, tak faham. Itu dia. Pelik lah tu. Baik. Tetap mengiang-mengiang. Kena mengiang? Mengiang-mengiang mana? Kebil-kebil. Mengiang-mengiang. Nak buang bodoh kita, tapi tak. Macam mana nak buang? Macam tu. Faham tak? Bahasa kasar. Tengiang-ngiang ataupun mengiang-ngiang. Panggil apa dia? Mana? Kebil-kebil ataupun panggil apa dia? Kebil-kebil bertanya-tanya macam mana nak buang nak buat macam mana? Mengiang-ngiang, mana kata ragu-ragu. Boleh ragu-ragu. Macam mana nak buang bohong kita? Bukan bohong. Macam mana kita nak buang jahil kita? Nak buang dia mengaji. Nak tahu kata benar tak benar? Mengaji yang dengan tak yang mengaji dua tu. Sebab tu kelas kita bila kita mengaji, kita buat contoh yang benar, contoh tak kita buat contoh yang baik dengan contoh tak baik tu ilmu tak? Siapa kata tak wajib belajar ilmu tak baik? Duk belajar hari-hari. Betul tak? Duk belajar hari-hari yang tak baik dengan baik. Kalau duk mengaji yang baik saja, tak faham yang mana tak baik. Betul tak? Kalau tak duk buat contoh yang baik saja, tak buat contoh yang tak baik, tak faham yang mana baik tak baik. Sebab tu kita nak buat dua. Mana kata kena mengaji dua, Zahid, apa baik dengan tak baik. Tapi nak buat yang mana? Di situ masalahnya. Boleh? Habis. Yang engkau mahu buang, maknanya alasan hitam tu senang cerita nah. Alasan hitam katanya kita dah tetap mengiang-mengiangkan. Tambahkan belakang. Jangan tambah ikan, kan. Mengiang-iangkan. Meragu-ragukan tu macam mana kita nak buang tu. Baik. Habis kat situ. Iblis tidak pernah hentikan perkara itu. Iblis. 3 minit lagi nah. Kita nak habis masa, kita ambil 10 minit tadi masa. Iblis tidak pernah henti, tak pernah berhenti. Tak pernah henti. Iblis ni tak pernah henti, tapi kita berhenti tak? Tengok dahsyat siapa? Kita siapa dahsyat? Iblis ke kita? Oh, iblis tak pernah putus asa. Allah. Tengok iman iblis dengan iman kita siapa paling kuat? Pak kata kitanya lebih baik daripada iblis. Tengok nah. Kita nak bahas. Siapa sebenarnya masalah, iblis ke kita? Baik. Jangan cakap banyak. Iblis tidak pernah hentikan perkara itu. Kepada apa iblis tak pernah berhenti? Hasutan. Faham? Buat contoh seperti hasutan. Dalam kitab saya tak ada sebut ni. Sebab ia ada berkait dengan bawah. Dia kait dengan bawah. Takut muslimat tak faham. Kerana dia tak pernah berhenti hasutan tu. Kerana iblis tadi tidak pernah henti perkara itu tu. Kerana apa dia? Boleh? Kerana itu janjinya benar. Kerana itu janjinya benar. Buat soalan. Buat istifham. Benar. Sebab iblis tu dia buat janji. Dia janji dengan Allah bila? Masanya ya Allah Ta'ala suruh sujud Tapi kita janji bila? Alam ruh alastu bi rabbikum. Janji dengan Allah tu nak bersaksi dengan Allah, tapi lahir mari. Astaghfirullahalazim. Nak kata siapa benarnya ni? Kita ke iblis ni? Tu dia tu. Dia janji bertepat kita Allah, tapi kita ada salah siapa sebelum ni? Wastakbara wa kana minal kafirin. Siapa kafir tadi tu? Takut-takut balik kat kita. Tiba-tiba iblis boleh masuk syurga. Tengok, alah iblis ni hasut kita tiba-tiba masuk syurga. Sebab nampak ni, perhati baik-baik. Nak pergi lagi? 2 minit lagi. Kita nak sampai 10 minit je. Boleh sikit lagi. Makin mengaji makin syok
Bukan makin ngesok. Saya ni otak kesok ni, nak fikir ni. Jadi itu, buat ni. Jadi, sambung. Jadi itu, itu mana yang katanya iblis tu tak pernah berhenti perkara itu. Jadi itu, ayat tadi yang kata begitu juga dengan perkara mungkar, kebohongan sebagainya yang tidak elok yang engkau mahu buang, tetapi mengiang-miang ataupun ragu-ragukan. Ragu-ragu nak buang tak boleh, betul tak? Nak pandai tak boleh. Seumpamanya tu iblis tidak pernah. Sebab apa? Kena orang tanya kita, kenapa tak pandai? Kita jawab, kenapa tak ingat? Kita jawab, kenapa kita tak boleh faham? Orang jawab, iblis hidup kacau. Nampak? Iblis hidup kacau. Iblis duk salahkan iblis. Tu nampak upa. Buat cerita dulu. Baik, selepas tu kita pergi. Iblis tidak pernah hentikan perkara itu kerana itu janjinya benar. Tu soalan. Tu kita jawab benar. Benar. Tu baik. Jadi itu di saat engkau harus jadi itu, jadi mana kau nak berhenti ngiang-ngiang tadi tu, nak buang kebohongan. Hak kata iblis tak pernah berhenti tadi tu, hasutan tu. Kita nak buang benda yang tak baik, tapi iblis tak berhenti. Tu, kalau kita berhenti berjaya. Ayah nak berjaya. Kalau kita berterus, dia pergi. Nampak? Maknanya, jadi itu di saat engkau harus perang. Harus perang. Perang ni panggil berlawan lah. Berlawan. Jadi itu di saat engkau harus perang dan meminta pertolongan kepada aku. Ni buah yang ni. Tapi kita duduk minta tolong kepada siapa sebelum ni? Tu silap tu. Kita ingat Allah dulu baru pergi kepada asbab manusia. Faham ni? Sekali lagi. Jadi itu di saat engkau harus. Jadi mana? Jadi engkau nak buang masalah tadi, tapi iblis tetap kacau. Faham tak? Tetap hasut. Kita saat itu engkau harus perang, berlawan. Jangan putus asa. Iblis tak putus asa. Kemudian dan meminta pertolongan kepada aku. Aku ni Allah. Minta pertolongan pada Allah. Betul, tapi pelawan. Tu. Baik. Itu panggil usaha dan pilih tu. Perang tu. Untuk lindungi aku. Bukan. Untuk lindungi engkau. Macam tu. Untuk lindungi engkau. Engkau tu kita lah. Untuk lindungi engkau. Kita minta lindungi dengan Allah. Aku tadi untuk lindungi engkau. Engkau tu ibarat Allah kata kita lah engkau tu. Faham? Mana kata kau kena berlawan, kau kena perang, lepas tu kau kena minta tolong kepada aku lindungi engkau. Itu maksud dia. Boleh faham? Manusia tak boleh lindung. Kenapa? Sikit lagi nah. Kenapa aku izinkan? Tengok. Aku ni Allah. Kenapa aku izinkan? Sifat tak? Kenapa aku tu Allah izinkan dia ni kena kepada iblis? Nak tanya siapa yang izin hasut? Kalau Allah tak izin, tak dapat. Sebab tu kita jangan salah iblis. Kalau kita salah iblis, seumpama kita salah Allah. Sifat. Kenapa aku izinkan dia tu iblis menghasutkan engkau? Menghasutkan engkau. Kenapa aku izinkan dia iblis menghasutkan engkau? Engkau tu kita lah. Kerana. Pilih lagi kerana. Sempat lah tu. Sempat Kerana apa? Buat kerana apa? Kerana apa? Aku tidak pancungkan. Tengok Allah jawabnya tu. Kerana apa? Kerana apa aku tidak pancungkan? Pancung iblis tu. Patutnya duk kacau, duk hasut, pancung dah. Sekali lagi. Kerana apa aku tidak pancungkan? Tak terpulang lah nak tamak iblis, tapi dalam tak ada iblis. Boleh faham? Tapi kita faham lah tu. Baik. Kerana apa aku tidak pancungkan daripada menghasut hamba-hambaku. Tu dia. Kerana apa aku tidak pancungkan, nak tambah iblis tambahlah. Daripada menghasut hamba-hambaku. Lepas tu buat kalimah benar soalan. Betul tak? Kenapa Allah tak pancung? Sebab Allah Maha Kuasa. Tapi nak tak lain tak bukan nak bagi Allah pancung iblis, makna halang, kena minta tolong dengan Allah. Kita pergi minta tolong dengan manusia, kita usaha tak berjaya. Boleh? Wallahu. Baik, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada saya di sini. Sila ada salah itu kekurangan.
syukur